Dan bagi mendapatkan perkembangan lanjut bersama di Thailand ketika ini adalah Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM. Saudara Mujibu, sekarang ini kalau lihat kepada siaran langsung daripada WTC pada ketika ini, visual yang disaksikan sehingga jam 11 malam, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mendahului dengan mendapat 69 undi, manakala Datuk Seri Khalid Nordin 65 dan Datuk Seri Johari Abdul Ghani 54. Ini kedudukan terkini top 3 calon Vice President ataupun Naib Presiden UMNO. Dan melihat kepada keputusan sehingga ini, ketika ini, bolehkah kita memberi andaian awal bahawa inilah barisan kepimpinan baru yang akan menyertai top 5 dalam UMNO itu sendiri, Saudara Mujibu? Ya, kalau diperhatikan barangkali ini jangkaan besar akar umbi yang meramalkan bahawa nama-nama berikut jadi pilihan utama perwakilan dan akar umbi untuk menjadi naib presiden. Walaupun amalan awal kuat mengatakan barangkali Datuk Seri Azharina mungkin menjadi salah satu daripada mereka yang menguruntai naib presiden itu. Tapi apabila kita melihat keadaan semasa, Datuk Seri Wan Rosdi dan Datuk Seri Khalid Nordin serta Datuk Seri Johari Ghani yang mendahului pada ketika ini barangkali dianggap sebagai satu kombinasi yang saling melengkapi dalam konteks pemilihan ini. Memandangkan UMNO sebenarnya menghadapi cabaran yang berat pasca PRU 15, maka sudah tentu cabaran itu perlu digalas oleh mereka yang memiliki membawa semacam kestabilan kepada politik. Jadi tiga-tiga gandingan ini mempunyai pengalaman, mempunyai kepakaran dan sudah tentu mempunyai personality tersendiri untuk mencorakkan gandingan bersama presiden dan naib timbalan presiden bagi memacu UMNO, kerana jelas kemenangan pada hari ini sudah tentu akan teruji pada 6 PRN yang akan datang, ya, bagaimana UMNO harus bangkit dan sudah tentu juga bagaimana UMNO harus menjalin satu strategi baru yang pada jangkaan ini kita lihat perlu bukan saja untuk menarik kembali sokongan orang Melayu terhadap UMNO, tapi juga untuk meyakinkan pengundi bahawa mereka masih lagi relevan dalam konteks pada ketika ini mereka sebahagian daripada kerajaan campuran. Jadi warna-warna ini saya rasa memberikan cabaran kepada 3 bakal naib presiden yang sudah tentu daripada kemampuan, personality dan kebolehan Datuk Seri Wan Rosdi, Datuk Seri Khalid Nordin dan juga Datuk Seri Johari Ghani ini diperlukan dalam UMNO pada ketika ini. Ya, mungkin ini gambaran awal, keputusan rasmi masih lagi belum diumumkan. Tetapi bagaimanakah Saudara Jibu melihat bahawa ketiga-tiga calon naib presiden ataupun siapa pun calon naib presiden ini perlu mempunyai hubungan yang baik, dan bagaimanakah apabila mereka menyertai top 5 dalam UMNO itu nanti mampu untuk membawa UMNO bangkit kembali daripada kedudukan mungkin 26 kerusi parlimen dalam PRU ke-15, mungkin dalam PRU ke-16 nanti mereka inilah panglima-panglima yang akan membawa kembali UMNO ke tahap ataupun ke suatu zaman kegemilangannya. Cabaran sebenar barangkali adalah bagaimana untuk resurrect UMNO. Saya masih lagi melihat bahawa keperluan untuk menarik sokongan kepada UMNO itu perlu bermula dengan menimbulkan kebangkitan UMNO. Benar, cabaran untuk PRU ke-16 ini menjadi satu lagi uphill task kepada kesemua line up pimpinan UMNO, memandangkan UMNO berhadapan dengan satu landscape politik yang sangat berbeza. Namun begitu, saya masih lagi melihat dan saya bersetuju sebenarnya dengan kenyataan Datuk Seri Khalid Nordin bahawa pemilihan UMNO ini sebenarnya untuk bukan melihat kepada mana-mana individu, tetapi bagaimana untuk memilih satu pasukan yang saling melengkapi dan mampu untuk menghidupkan dan menarik sokongan kepada UMNO itu sendiri. Jadi kaliber kepada 3 naib presiden, kalau kita menjangkakan bahawa keputusan yang sekarang ini masih lagi dikira itu kekal, maka ketiga-tiga ini memiliki karakter itu, ketenangan yang dimiliki oleh Datuk Seri Wan Rosdi, pengalaman yang dimiliki luas oleh ketiga-tiga bakal naib presiden ini, dan of course
kita melihat kepada kebolehan dan kemampuan Datuk Johari Ghani ya, dalam konteks beliau ini yang dianggap sebagai national leader yang begitu berkebolehan dan berpengalaman dan jaringan juga baik dalam konteks pengalamannya sebagai bekas Menteri Keuangan itu barangkali amat ditagih, dan sudah tentu Datuk Seri Khalid Nordin juga sebagai penyandang naib Presiden UMNO itu mampu untuk sekali lagi memainkan peranannya untuk membantu line up Presiden. Jadi ketiga-tiga ini saya rasa akan menyumbang kepada hal itu. Namun begitu, untuk bercakap tentang PRU 16 ni ya, Kim, kita masih lagi melihat bahawa ia satu cabaran yang sangat berliku. Walau bagaimanapun, saya rasa dengan line up yang bakal dipilih ini, mereka harus bermula dengan sesuatu, dan sesuatu itu harus bermula dengan kebangkitan UMNO itu sendiri. Kerana resurrection UMNO ini saya lihat perlu datang dalam konteks bagaimana untuk menggairahkan bukan saja akar umbi UMNO itu sendiri, tapi juga untuk kembali meyakinkan pandangan dan juga khalayak ramai bahawa UMNO ini masih lagi relevan sebagai sebuah parti Melayu, tetapi dalam konteks Malaysia yang lebih majmuk dan juga beraneka ragam ini. Jadi kalau UMNO boleh bermula dengan itu, dan saya yakin ketiga-tiga naib presiden ini kelak akan ada perancangan sendiri ya, perancangan untuk menarik sokongan orang muda, perancangan untuk kembali menguatkan barisan kepimpinan bermula daripada cawangan naik ke bahagian dan peringkat pusat ya, mengembalikan menyusun kembali parti yang pada ketika ini berkecamuk ya, saya lihat selepas insiden kalah pilihan raya umum ke-15 dan juga proses pembersihan yang sedikit sebanyak menjejaskan persepsi dan juga keutuhan UMNO itu. Jadi mereka harus bermula dengan dua perkara itu yang saya lihat ini mungkin mampu digalas kalau ketiga-tiga naib presiden ini mampu untuk bekerjasama dan menjadi orang tengah ataupun buffer zone kepada pergerakan sayap, akar umbi dan juga dua kepimpinan tertinggi UMNO itu. Saudara Mujibu, adakah kita boleh menyatakan bahawa di peringkat akar umbi, contohnya dalam sesi pemilihan kali ini, beberapa nama-nama tokoh lama politik dalam UMNO ini kembali membuat kemunculan. Contohnya bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar menang Ketua Bahagian Alustar, bekas Naib Ketua Pemuda lebih dikenali sebagai Azwan Bro menang Ketua Bahagian Pasir Salak, kawasan atau bahagian yang digantung sebelum ini selepas Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman digantung selama 2 penggal. Adakah di peringkat akar umbi juga ia menterjemahkan keinginan kepimpinan UMNO untuk mengukuhkan kembali reputasinya, Mujibu? Dari satu segi kita harus melihat kekuatan individu serta persona seseorang pemimpin itu yang sinonim dan sebati dengan sesuatu kawasan itu barangkali boleh dibaca dalam beberapa perspektif ya. Sama ada mungkin kerana beliau ini adalah satu pemimpin yang senangi seperti mana yang berlaku kepada Datuk Seri Ahmad Bashar di Kedah, maka diangkat kembali ya. Begitu juga bagaimana legasi seseorang pemimpin itu barangkali memberi nilai tambah kepada setengah pemimpin, maka beliau dipilih memenangi kawasan itu, seperti mana anak Datuk Seri Najib menang sebagai ketua bahagian UMNO di Langkawi. Kalau kita tengok ini rencah-rencah yang berlaku dalam sepanjang pemilihan UMNO ya. Ada yang menang di peringkat persekutuan sebagai ahli jawatan kuasa tapi kalah di peringkat bahagian dan begitu juga sebaliknya. Apapun yang saya lihat dalam hal ini, soal menang atau tidak menang itu barangkali perkara kedua. Soal yang paling penting adalah bagaimana individu yang memenangi pertandingan itu mampu untuk mencorak dan juga memberikan komitmen serta kerjasama dengan pucuk kepimpinan di peringkat pusat untuk mengembalikan kekuatan UMNO. Kerana dalam keadaan semasa, siapa juga yang memenangi jawatan itu barangkali tidak akan mendapat apa-apa kalau UMNO masih lagi tidak berjaya untuk memenangi hati pengundi. Apatah lagi kita bercakap tentang parti seperti UMNO, parti Melayu yang begitu kuat, yang ada reputasi sejarah, yang ketika ini begitu terbelakang dalam memancing undi Melayu berbanding dengan parti-parti lawan yang lain. Itu cabaran utamanya. Dan kedua sudah tentulah apabila kita bercakap tentang reformasi dan juga peremajaan UMNO itu,
persepsi tentang UMNO ini masih lagi terperangkap dalam apa yang kita sering katakan pembaharuan tetapi dipimpin oleh orang lama, itu juga menjadi persoalan kerana isu-isu yang berkaitan dengan sebegini akan memberi persepsi yang salah kepada orang yang tidak bersama dengan UMNO, terutamanya pengundi di atas pagar dan pengundi muda, bahawa UMNO ini sebuah parti yang bersifat elit, parti yang bersifat konservatif dan sukar untuk berubah. Jadi itu cabarannya, ya. Sudah tentulah kalau mereka, orang-orang yang lama itu masih lagi mengekalkan kuasa dan pengaruh di dalam parti selepas pemilihan ini, bagaimana cara mereka untuk mengikis persepsi itu? Apakah dengan apa melantik mereka-mereka yang baru, ataupun barangkali lebih engaging dan juga lebih variety dalam pendekatan mereka untuk memimpin itu, memandangkan kita khawatir kalau orang-orang lama ini masih lagi memegang tampuk pentadbiran UMNO di bahagian ataupun juga di peringkat atasan. Mereka masih lagi terperangkap dengan cara dan kaedah lama untuk meraih sokongan dan berpolitik dalam kerangka yang kita rasa begitu konservatif dan juga terkurung dengan tidak berkembang mengikut apa yang telah berubah ataupun aliran trend pada pagi ini. Ini paling penting dalam sesebuah parti yang mempunyai reputasi dan sejarah kepimpinan yang lama, dan ini juga cabaran pada mereka. Soalnya apakah itu mampu diterjemahkan selepas pemilihan ini, maka saya rasa dia perlu bermula dengan ujian pertama, iaitu menghadapi PRN, 6 PRN lagi, terutama apabila kita bercakap tentang negeri-negeri Melayu dan kawasan-kawasan majoriti Melayu di 6 negeri. Pastinya kewibawaan ke barisan kepimpinan yang baru ini akan teruji dalam tempoh kurang dari beberapa bulan lagi, terutamanya dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang. Terima kasih Saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM, berkongsi pandangan mengenai gambaran awal keputusan pemilihan UMNO sesi 2023-2026 yang ketika ini kalau kita lihat persaingan bagi tiga jawatan naib presiden didahului oleh 3 calon utama. Visual yang anda saksikan pada ketika ini adalah visual langsung dari papan markah di Auditorium Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia WTC. 8 calon naib presiden, 3 mendahului perebutan ataupun saingan tersebut. Mereka adalah Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, setakat ini mendapat 72 undi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin 68 undi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani 58 undi. Dan difahamkan masih ada lagi beberapa puluh bahagian daripada 189 bahagian UMNO yang bersidang masih lagi belum mempamerkan keputusannya. Dan keputusan rasmi pemilihan akan diumumkan oleh pengerusi jawatankuasa pemilihan UMNO Tan Sri Syarif Samad selepas selesai proses perkiraan undi dan juga penelitian dijalankan.